Okey, soalan dia tadi apa tu? Macam mana kaedah untuk kita kenal pasti orang koma ni, dan macam mana cara untuk kita sedarkan ataupun apa yang dimaksudkan orang koma untuk kita rawat ataupun kita sedarkan kembali orang yang koma ni, macam mana? Okey, insya-Allah lah. Ikut pengalaman Pak Jas lah yang mengalami koma selama 7 hari. Kerana aksiden, ada bahagian kepala ni yang retak lah, yang sebanyak satu tapak tangan tempurung ni dah dikeluarkan lah. Jadi ada pendarahan dalaman otak tu kan. Dalaman otak tu disedut. So walaupun dia sedut, kita tak terus sedar tau. Maknanya kita masih koma lagi. Mungkin dia sedut tu pada hari yang kedua. Tapi kita koma tu ada 5 hari lagi selepas tu. Maknanya ada 7 hari total koma tu. Okey, apa yang Wak Jas diilhamkan masa koma tu. Sewaktu seseorang yang koma, otak kita ni berfungsi di bawah low energy. Kalau kita sedar, kita high energy. High energy ni bila berfungsi, dia boleh menggerakkan otot-otot badan kita. Tapi low energy ni seumpama kita sedang tidur dan bermimpi. Kita tak mampu untuk menggerakkan otot tangan kita untuk berlawan dalam mimpi tu. Kita tak mampu gerakkan kaki kita dan sebagainya untuk orang yang ditakdirkan oleh Allah, pada pendapat Wak Jas lah, untuk terus hidup, otak dia mesti sedang berfungsi. Walaupun dia koma tu, dia pengsan tu, otak dia mesti sedang berfungsi. Iaitu sekurang-kurangnya dia sedang bermimpi. Dan mimpi yang Wak Jas hadapi selama 7 hari itu adalah mimpi daripada seolah-olah kehidupan Wak Jas ni sebenarnya Wak Jas ada tulis dalam buku lah, dalam sebuah cerpen lah. Cerpen tu dia sebenarnya seolah-olah seluruh kehidupan kita ni sebelum tu adalah satu lakonan. Satu lakonan yang telah diberikan skrip. Jadi ketika tu kita boleh mengenangkan beberapa babak-babak yang yang penting-penting, contohnya babak persekolahan dan sebagainya tu. Ketika tu kita boleh kenangkan lah. So sebenarnya itu kalau kita tanyakan pada orang medical yang mahir, dia katakan itu adalah istilahnya igawan. Kita sedang berada igawan. Igawan ni maksudnya apa? Komputer otak kita seolah-olah dia reset semula. Dia reset semula. So komputer tu masih bergerak, cumanya dia reset, dalam keadaan reset. So kematian otak bila mana energi ni dah tak ada signal langsung, tapi otak boleh hidup dan kemudian badan pun ada peluang untuk hidup bila energi otak ni masih hidup, masih bergerak. Okey, ada yang dia tiba bergerak tu macam mana? Yang dia bergerak-gerak tu. Ya, ayah saya juga itu bukan energi daripada itu, bukan energi daripada otak, tapi itu energi daripada cerebellum. Cerebellum ni adalah reaksi spontan. Reaksi spontan yang mana reaksi spontan tu ada energi yang terpendam. Contohnya kita pegang benda panas kan. So reaksi itu sebenarnya bukan totally daripada minda kita, tapi kerana ada energi yang terpendam daripada reseptor tangan kita. Energi yang terpendam. Contohnya kalau kita sembelih binatang korban kan, lembu ke apa, badan dia tu masih bergerak lagi. Padahal dah banyak darah yang keluar tu, tapi badan dia masih menggeletar. Kita pegang badan dia masih panas lagi. Tu energi yang tersimpan lah. So apa yang Wak Jas nak kongsikan yang paling penting sekali, setiap manusia yang hidup ni dia otak dia merembeskan satu energi yang disebut frekuensi pemikiran. Frekuensi pemikiran. So bagi orang yang koma, kita nak sedarkan dia, kita mesti kuatkan frekuensi pemikiran dia ni. Frekuensi otak dia ni kena kuatkan. Macam mana nak kuatkan frekuensi otak ni? Iaitu
kita mesti bawakan otak dia ni ke satu stage untuk dia berfikir, untuk dia berinteraksi. Macam mana nak buat dia berinteraksi? Maka kita kena bawakan ramai orang berziarah ke dia. Ramai orang berziarah ke dia. Okey, orang yang berziarah ke dia pula ni, orang ni ada hubungan dengan dia. Ada kenang-kenangan dengan dia. Ada aktiviti dengan dia. So, orang-orang ni kita ajak dia supaya bercerita. Seperti cerita dengan orang, kalau maknanya seperti sedang bercerita dengan orang sedar lah. Contohnya cerita pasal perjuangan. Contohnya cerita pasal kehidupan. Walaupun kita tahu dia tak sedar, tapi kita dah memprovokasi frekuensi dia supaya kuat. Supaya kuat. Telinga dia ada frekuensi pendengaran. So, telinga dia akan bawa kepada otak dia, dan otak dia mengeluarkan frekuensi itu. Frekuensi itu bila kuat, semakin kuat. So, orang yang koma tu akhirnya dia dapat high energy semula. Dia dapat high energy semula yang dapat menggerakkan bibir dia, yang dapat menggerakkan mata dia, yang dapat menyuburkan semula fikiran otak-otak ada yang lain lah. So itulah dia salah satu ubatnya lah. Boleh tak ada ayat-ayat khusus ke apa? Ayat-ayat khusus tu Kata-kata semangat je lah. Kata-kata semangat, Tapi yang paling penting sekali, cerita yang boleh bersambung-sambung. Cerita yang boleh bersambung-sambung. Maknanya cerita perjuangan ni kalau boleh bersambung-sambung. Maknanya kalau ada 2-3 orang dekat situ yang pernah satu ketika bersama dengan si mangsa tadi tu, si yang tak sedar tadi tu, okey, jom kita cerita tentang program retreat yang baru-baru ni. Okey, dia bercerita, kawan dia pun sambut. So siapa lagi yang tak sambut ni? Itulah dia orang yang sedang pengsan. So otak orang yang sedang pengsan tu akan sambut. Macam itulah cara dia. Bayangkan waktu Wak Jas sedar, perkataan yang pertama sekali yang direkodkan oleh orang di sebelah, iaitu adalah kawan dan juga mak Wak Jas masa tu. Sampai sekarang kadang-kadang peristiwa tu masih segar lagi. Apa dia yang aku cakap kan, bodoh betul lah aku nak berlakon macam ni. Seolah-olah dunia ni adalah satu pentas lakonan yang kita terpaksa berlakon. Dan lakonan yang paling bodoh adalah melakonkan babak-babak aksiden. Seolah-olah babak aksiden tu telah tertulis dalam skrip kehidupan aku dan aku perlu melakonkannya. Tetapi sepatutnya aku melakonkannya tu tidak sampai membawa kepada kemalangan hospital. Tak sampai, sepatutnya lakonan tu cuma satu kemalangan kecil sahaja. Macam itulah kehidupan kita ni. Banyak kehidupan kita ni yang sebenarnya kadang-kadang kita dah kita telah berlakon overacting, telah melampaui batas dalam istilah agama dan istilah Al-Quran, golongan-golongan yang melampaui batas. Jadi ada beberapa masa koma tu terfikir mengimbau kembali yang sebelum-sebelum ni lah. Mengimbau kembali segalanya ni adalah daripada kecil sampai besar. Daripada kecil sampai besar tu adalah lakonan. Aku diberikan satu skrip yang aku tidak tahu skrip apakah ini, dari siapakah ini, tetapi aku bersedia untuk melakonkan skrip ini. Skrip demi skrip aku lakonkan sehinggalah ke babak aksiden. Rupanya babak aksiden tu telah menyedarkan aku. Begitulah nanti sebenarnya bila selepas daripada aksiden tu aku mendapat kuliah daripada kat Masjid Negeri lah masa tu. Seorang ustaz telah membukakan, bila aku bercerita, dia membukakan hadis yang ke-6 daripada hadis Matan Arba'in. Hadis itu bercerita tentang skrip kehidupan manusia. Dari kamu 40 hari bergerak
nutfah. Jadi kamu 40 hari bergerak alaqah, mudghah kan. Kemudian Allah menuliskan untuk kamu 4 skrip kehidupan. Skrip apa dia? Rezekinya, ajalnya, rezekinya, amalannya, kesudahan hidup, sama kesudahan hidupnya, sama ada ahli syurga ataupun ahli neraka. 4 skrip ini seolah-olah kita perlu lakonkan dalam kehidupan. Itulah dia. Dia punya skrip masa depan tak ada. Sebelum ni je lah. Flashback je lah, bukan masa depan lah. Yang masa depan tu kita tak dapat tengok skrip tu. Sebab apa? Kita sedar bila skrip yang paling bodoh, yang paling melampau telah kita lakonkan. Macam itulah kehidupan kita nanti. Bila kita tidak disedarkan semasa hidup, maka dalam kubur nanti baru nak sedar, maka segalanya telah diangkat. Skrip kamu sudah habis. Kamu tidak boleh bertaubat lagi. Kamu tidak boleh beribadah lagi. Kamu tidak boleh berinfak lagi. Segala-galanya minta maaf tak boleh lagi. Segala-galanya sudah terlambat. So kita tak nak kita jadi orang yang terlambat. Dah dalam kubur baru sedar. Kita tak nak jadi macam tu. Biar kita disedarkan dekat dunia lagi. Ada perkara-perkara yang kita telah melampaui batas, Allah sedarkan untuk kita bertaubat, itulah yang terbaiknya. Okey. Alhamdulillah, masya-Allah. Terima kasih.